Mai pula isu-isu ni, isu da'i lah, isu ustaz lah. Hari ni isu apa hari ni? Ini pegawai syariah pula dah. Allah bertimpa-timpa lah mai. Nu seorang pula pergi kahwin dekat apa, nu pusing apa, Allah pening pasangnya. Ya Allah, salli alaihi Muhammad. Allah Rabbi, Allahumma salli alaihi Tuhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Macam mana kita nak pastikan lidah kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lidah kita ni dia Allahumma salli alaihi Muhammad, dia cakap baik je. Macam mana nak train lidah kita dia bagi bercakap baik je? Dia bermula daripada iman yang teguh, iman yang kuat. Kita tuan-tuan, Nabi kata kepada seorang sahabat Nabi SAW, Nabi kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa? Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Apa Nabi SAW kata kat dia? Salli ala sayyidina Muhammad. Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi ni dia kata qultu ya Rasulullah salli ala sayyidina Muhammad, haddathni bi amrin a'tasimu bihi, qala qul rabbiyallahu thumma istaqim. Qultu ya Rasulullah ma akhwafu ma takhafu alayya fa akhadha bilisani nafsi thumma qala hadha. Apa Sufyan Al-Thaqafi tanya apa kat Nabi SAW? Sufyan bin Allah Al-Thaqafi dia kata, aku berkata wahai Rasulullah, katakan kepada aku dengan satu perkara yang aku akan berpegang dengan dia. Bagi tahu satu benda yang tak payah panjang-panjang, pendek-pendek ya. Rasulullah kata yang tu saya pegang yang tu elok. Apa Nabi SAW kata? Nabi kata qul Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, Rabbi Allah. Katakan Rabbku adalah Allah. Thumma istaqim, kemudian kamu istiqamahlah dengan perkataan itu. Selesai tuan tu, kemudian aku berkata lagi salli ala sayyidina Muhammad. Ditanya lagi dekat Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah benda yang aku kena khawatirkan sangat pada diri aku ni? Benda apa yang ada kat diri aku ni yang aku kena risau sangat? Lalu apa Nabi SAW kata apa? Nabi SAW pegang lidah dia. Nabi kata, ni benda ni yang kena risau sangat dengan kita ni. Apa dia? Lidah kita ni. Pasal apa? Lidah ni dia menyebabkan iman kita kuat atau iman kita rosak. Iman ni apa? Percaya kat Allah, percaya kat malaikat, percaya kat para nabi, kan? Sallallahu alaihi wasallam. Percaya pada para rasul, percaya pada hari kiamat, percaya pada qada dan qadar. Tuan-tuan betul-betul percaya tak yang setiap benda yang kita sebut ni Allah kira? Tuan-tuan percaya tak? Betul-betul lah. Tuan-tuan sebut satu benda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, malaikat catat, malaikat tulis. Ni tuan-tuan duduk depan saya ni. Tuan-tuan percaya tak? Percaya? Kalau kita percaya, pasal apa kita duduk kata benda tak betul lagi? Kalau kita percaya, pasal apa kita duduk cakap pasal orang lagi? Kalau kita percaya, pasal apa kita fitnah orang, kita mengumpat orang lagi? Hari ni ada tak mesej yang mail kat kita yang cerita pasal orang lain, yang mesej itu kita baca, yang ada cerita pasal orang yang kita tak tahu betul atau salah, kemudian kita pergi forward kat orang lain? Ataupun kita tak forward kat orang lain, kita tengok, kita kata kat orang kita, hang tengok panggil orang lain ni macam mana, walahai dia belum tentu betul atau betul-betul salah lagi. Ada tak sehari dua ni kita buat benda yang tu? Tuan-tuan, Ustaz Nek Samad, tuan-tuan faham tak maksud saya ni? Ni kisah-kisah yang duk jadi berapa hari ni yang kita tak tahu betul salah ni. Dia main lepas satu cerita orang tu buat ni, cerita orang tu buat ni, orang ni kena tangkap. Kita faham. Ni tengok ni apa dia jadilah ni. Tengok orang ni. Kita tak tahu betul, tak tahu salah lagi. Tapi kita dah sebut dah. Pasal apa kita seolah macam menghukum dah dia kalau keadaan dia, kita tak tahu betul salah, dia buat tak buat kita tak tahu lagi. Ingat Islam macam apa? Seorang itu tidak dipetik bersalah selagi, seorang itu tidak disebutkan bersalah selagi apa? Selagi tidak dibuktikan bersalah. Sallallahu alaihi Muhammad. Takat tu aja kita ni, tuan, kita tak tahu betul-betul apa dalam hati dia. Kita tak tahu betul-betul dia buat ataupun tidak. Betul-betul kita beriman. Tuan-tuan, Allah SWT, tuan-tuan tolong jaga bab macam ni. Ni time kena kat dia tuan-tuan. Tak tahu time kena kat kita lagu mana.
Saya tengok komen-komen yang hantar tuan-tuan. Saya pun bukan saya nak cerita saya sokong siapa-siapa. Saya betul-betul saya tak tahu ustaz buat ke, ustaz tak buat ke, Said Ismail da'i buat ke, da'i tak buat ke. Saya tak tahu. Saya sokong ke, saya tak sokong. Saya tak tahu apa dia buat. Tuan-tuan, Said Ismail betul-betul saya tak tahu. Wallahi saya tak tahu. Kalau dia buat tu dia urusan dia dengan Allah. Kalau dia tak buat, itu mungkin ujian Allah bagi kat dia untuk mengangkat darjat dia. Kita tak tahu. Tapi saya tengok komen-komen yang kat bawah tu tuan-tuan, semua komen seolah-olah menyatakan bahawa dia tidak boleh. Dan saya tengok komen-komen tu, majoritinya orang Islam. Tuan-tuan, beriman ke tak ni? Beriman ke tak ni? Allah sebut apa tuan-tuan? Allah sebut dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surah Qaf ayat 18. Note ayat tu elok. Saya tulis dekat dalam Facebook kita tu supaya orang lain ambil perhatian juga. Allah kata apa? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Maksud apa? Tiada satu ucapan yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir untuk mencatat. Ingat tu elok tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi nak sampai ke tahap kita yakin sungguh ni malaikat kiri kanan duk catat, kita tak tahu betul salah ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan. Maka Nabi SAW kata apa? Nabi kata, la yastaqimu iman abdin hatta yastaqimu qalbuh, wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqimu lisanuh. Nabi sebut apa? Tidak akan istiqamah hati seorang hamba ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad sehingga dia tidak akan istiqamah iman seorang hamba ni sehinggalah istiqamah hati dia. Kata tak akan lurus iman seorang sehingga hati dia istiqamah, dan tak akan istiqamah hati seorang itu sehinggalah istiqamah lisannya, lidah dia. Tuan-tuan, orang Muslim Syamat, macam mana nak jaga? Macam mana nak jaga lidah tu? Dia start pada iman. Macam mana nak jaga iman tu? Dia start pada lidah. Dia jadi satu circle. Pasal apa mulut dia tu tak jaga, hati dia tak betul. Macam mana nak betulkan hati dia? Betulkan lidah. Faham tak faham? Ada seorang tuan-tuan, dia pergi cerita kat saya. Dia kata, Ustaz, dekat kilang saya ni ada seorang abang ni, dia ketayak atas kepala ni. Dia repi kerja, ketayak atas kepala. Jadi bila dia ketayak atas kepala ni, setiap kali semayang dekat surau tu, kami tolak dia imam lah. Terus dia ketayak atas kepala saya. Tapi dia kata, Ustaz, kami kenal dia lah. Kami satu pejabat kenal dia ni. Dia ni memang kaki apa ni? Kaki Salih Al-Hasan Muhammad. Tipu. Klaim tipu. Memang terkenal dia. RM80, klaim RM120. Tahu dah tu orang panggil dia. Tipu duit, tipu apa, ambil duit lebih, ambil. Itulah kerja dia. Kami kenal dia macam tu, Ustaz. Tapi dia jadi imam, Ustaz. Dia jadi imam, tapi dia buat kerja tu. Lepas tu dia macam mana? Pasal apa? Salih Al-Hasan Muhammad dia jadi dulu tu, sedangkan dia semayang. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, Allah kata apa? Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Allah sebut Salih Al-Hasan Muhammad, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguh semayang tu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Fahsya, ulama sebut keinginan nak buat maksiat pun tak ada. Semayang ni sepatutnya. Bila kita semayang ni, teringin nak buat maksiat pun tak ada. Allah cabut keinginan nak buat maksiat. Apalagi mungkar buat maksiat tu itu. Tapi pasal apa dia semayang tapi dia masih buat maksiat? Maksudnya ada benda yang tak kena dalam semayang dia. Ada benda yang tak kena dalam semayang dia itu. Apa yang tak kena dalam semayang dia? Sebab dia makan benda yang haram. Semakan benda haram, dia akan rosakkan ibadat dia. Rosak ibadat dia, maka dia akan jadi macam tu. Dia akan ambil benda haram, betul rosak ibadat dia, betul circle macam tu. Sama juga dengan perkataan kita ni. Orang yang mampu untuk bercakap benda-benda baik dan nak meninggalkan benda-benda cakapan-cakapan maksiat ni, tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia apa? Hati dia bersih, hati dia teguh, iman dia teguh. Iman teguh, hati teguh, lisan teguh. Tapi macam mana nak teguh iman ni? Macam mana teguh iman ni? Teguh iman ni dia berpunca daripada teguh hati. Teguh hati ni dia dari mana? Daripada teguh lisan. Tu nampak tak circle dia? Cerita dia nak kena train lidah kita ni bagi cakap elok-elok. Satu hari nanti
iman kita akan jadi kuat. Bila iman kita jadi kuat, lidah kita bukan automatik jadi elok. Faham ke tak faham aku cakap apa ni? Pening aku sekali pun pening sekali. Sekel lah, dia sekel, satu sekel. Usaha nak bagi kuat iman, nak kena apa betul? Lidah. Belajar cakap elok. Belajar cakap elok. Tuan-tuan, kita orang mengaji ni, tak payah duk merepek-merepek, cakap mampu-mampu, tak payah. Bukan cerita fitnah, mengumpat tu kan. Sayyidina Allah Sayyidina Muhammad, Allahu Rabbi, Allah ujilah tuan-tuan 2-3 hari ni. Bila mai COVID-19 ni saya tengok, ya Allah, berapa ramai orang tak mampu nak jaga lidah dia. Lidah lah ni tuan-tuan, bukan tunggu lidah ni, bukan tunggu keluar mulut, bukan tunggu keluar suara kat mulut. Ni lidah ni. No? Yang ni lagi laju pula lidah. Jumpa dia tu senyap je. Kalau jumpa dia ni jenis tak kata cakap orangnya, tapi tak status Facebook dia komen tu dia berapi, tak ada insurans takafulnya. Ada orang macam tu. Salih ada semat. Ha? Allah, dahsyatlah tuan-tuan. Bila Allah uji kita dengan COVID-19, tuan-tuan tengok, ya Allah, fitnah berselerak. Selerak. Orang ni kata orang ni kata orang ni kata orang ni kata siapa? Ya Allah Rabbi, kita dah diuji dengan macam ni. Salih alaihi Muhammad. Iman kita, perkataan pula gitu. Lepas tu pula dalam celah-celah tu, dalam celah kita mai pula isu-isu ni, isu da'i lah, isu ustaz lah. Hari ni isu apa hari ni? Ini pegawai syariah pula dah. Allah bertimpa-timpa lah mai. Lu seorang pula pergi kahwin dekat apa lu pusing apa, Allah pening pasangnya ya Allah. Salih alaihi Muhammad. Allah Rabbi, Allahumma salli ala Tuhan. Apa hari tu sebut murtad? Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Oh, ini telah murtad, dia tengah murtad, dia telah murtad. Allah, tuan-tuan. Ya Allah, saya tak berani komen apa waktu tu. Sebab saya tak tahu apa-apa kisah. Orang hantar video tu, orang main hantar, kita duduk nampak, dia jumpa. Tak berani nak komen apa sebab kita tak tahu cerita dia ke mana. Tapi berapa ramai orang kata dia murtad. Tuan-tuan baca tak? Jangan sampai kita termasuk daripada orang yang menyebut murtad tu tapi minta maaf kat dia. Selepas seminggu dia sebut, dia kata bukan dia masuk agama tu, tapi suami dia yang masuk Islam. Tak tahu dah. Kita menuduh orang Islam murtad, tuan-tuan. Padahal kita tak tahu kisah sebenarnya. Oh, tapi dia buat macam tu, itu pelakon-pelakon boleh menyebabkan murtad. Ada orang yang buat disebabkan kejahilan. Bukan setakat dia buat, tuan-tuan tengok ada anak-anak kita masuk kuil, tuan-tuan buat macam ni. Budak-budak perempuan pakai tudung masuk kuil, pegang colok, tuan-tuan. Tuan-tuan dapat tak video tu? Ada di kalangan kita hutan ni, tuan-tuan dah masuk buat macam tu dekat tukang Hindu. Salih alaihi Muhammad. Salih alaihi Muhammad. Maksudnya ada orang yang buat benda dibuat disebabkan kejahilan. Apa kita kena buat? Kita kena nasihat kita, jangan buat macam ni. Perkara macam ni boleh menyebabkan gurak kita, tapi tak boleh nak sebut kamu murtad dengan perbuatan tu. Tuan-tuan faham tak faham ni? Tapi nak cerita macam mana cepatnya tangan kita ni, macam mana cepatnya mulut kita ni duk hukum orang, dan kita tak tahu betul salah, tuan. Kita tak tahu situasi. Tuan-tuan, pergi minta maaf lah. So, kita minta maaf. Lepas tu lambat-lambat macam ni, tuan-tuan, jangan duk komen cepat sangat. Kita tak tahu situasi sebenarnya. Allahumma salli ala